Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى في القرآن العظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا أني ولو آية أو كما قال. Sidang jemaah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita puji Allah. Kita puji Allah kerana Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi petunjuk dan juga hidayah kepada kita. Yang mana dengan petunjuk dan juga hidayah daripada Allah itu, kita masih lagi mampu untuk mentaati perintah Allah. Kita masih lagi mampu untuk laksanakan kewajipan kita kepada Allah. Kita juga puji Allah. Kita puji Allah kerana Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi keizinan, kesempatan dan juga kesihatan kepada kita. Khususnya pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam muzakarah ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, diberikan keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif, tuan-tuan boleh lihat dosa besar yang ke-23. Kita lompat. Nanti kita tengok bila dah reda baru kita masuk tajuk. Itu ni. Fauzi saya tak faham kenapa dia duduk jauh belah sana pula. Biasa duduk sini. Jadi dia tajuk 23 mencuri, tajuk 24 merompak, itu lebih kurang.
saya cuba summarizekan dia, ya. Saya buat kesimpulan saja, ya. Begitu. Okey. Qala al-musannif, dosa besar yang seterusnya mencuri, menyamun dan merompak. Gitu. Sama ada kita sedar ataupun sebaliknya, sebenarnya manusia ni merupakan suatu kejadian Allah yang sangat unik. Kejadian Allah yang namanya manusia merupakan suatu kejadian Allah yang sangat unik. Mengapa saya kata begitu? Ini kerana kejadian manusia dibekali oleh Allah bukan sahaja dengan fizikalnya, maksudnya bukan sahaja dengan jasmaninya, tetapi kejadian manusia dibekali oleh Allah dengan roh dan juga akal, ya. Yang mana semua unsur-unsur kejadian manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, tak semua unsur itu Allah berikan kepada makhluk-makhluk kejadian Allah yang lain, ya. Allah beri nafsu kepada haiwan, tetapi Allah tidak beri akal kepada haiwan, ya. Allah beri akal kepada malaikat, ya, tetapi Allah tidak beri nafsu kepada malaikat. Betul, Fauzi? Sebab itu saya sebut unsur-unsur kejadian manusia itu hanya diberi oleh Allah kepada manusia sahaja. Sebab itu kita harus sedar kejadian manusia merupakan satu-satunya kejadian Allah yang cukup unik. Jalan? Pasal apa? 3. Selain daripada faktor fizikalnya, Allah juga bekalkan kepada manusia roh, dan Allah juga bekalkan kepada manusia akal, ya. Manusia harus sedar manusia berasal daripada Adam. Manusia bukan berasal daripada haiwan ataupun mana-mana binatang, ya. Mana mungkin ada manusia yang sanggup mengatakan manusia daripada haiwan? Tidakkah manusia itu sedar haiwan seperti yang saya sebut tadi hanya dibekalkan oleh Allah nafsu, tetapi tidak dibekalkan oleh Allah akal? Seolah-olah manusia menafikan kedudukan akal yang ada pada manusia, ya. Sebab itu kita harus sedar manusia berasal daripada Adam. Manusia bukan berasal daripada haiwan ataupun mana-mana binatang. Boleh? Saya tak tahu mana punca saya nak kenakan dengan tajuk ni sebenarnya. Lepas tu saya duk pusing. Kok jumpa jalan keluar, okey. Tapi Haji Wan boleh faham, kan? Okey.
Allah beri roh, Allah beri akal kepada manusia, ya. Supaya manusia dengan roh, dengan akal itu, manusia dapat meningkatkan kualiti hidup manusia, ya. Bersesuaian seperti mana yang Allah sebut, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, ya. Bersesuaian seperti mana ayat yang Allah sebut, Allah cerita kepada kita sebaik-baik kejadian ialah manusia, ya. Disebabkan sebaik-baik kejadian itu adalah manusia, Allah beri roh, Allah beri akal kepada manusia, supaya dengan kedua-dua itu manusia dapat meningkatkan kualiti hidup manusia sesuai dengan status kejadian manusia. Bahasa saya tinggi ke? Tak kan? Boleh. Haji Wan boleh kan? Contoh, Allah beri akal kepada manusia. Haji kan? Haji apa tu? Gani kan? Haji Ramli, sebab lama tak datang surau, gitu. Tak lama tak datang kuliah saya, gitu. Contoh, Allah beri akal kepada manusia. Dengan akal, manusia bukan sahaja mampu berfikir, ya? Bahkan dengan akal, manusia mampu untuk menimba ilmu. Manusia mampu untuk mencari ilmu. Bagaimana manusia tanpa akal, manusia boleh menimba ilmu? Bagaimana manusia nak fikirkan ilmu yang manusia timba tu? Betul tak? Kan? Sebab tu, contoh akal. Dengan akal, manusia boleh berfikir. Bahkan dengan akal, manusia boleh menimba ilmu. Ini suatu kejadian yang pelik, yang cukup unik, yang belum pernah ada pada mana-mana kejadian Allah. Begitu juga dengan roh. Allah bekalkan manusia roh, supaya dengan roh manusia boleh berinteraksi dengan alam rohani. Maknanya dengan alam yang manusia, dengan alam yang semua kejadian Allah belum tentu boleh dapat, tetapi Allah bekalkan roh kepada manusia supaya manusia boleh berinteraksi di alam rohani. Bukan saja manusia boleh berinteraksi di alam rohani, bahkan dengan roh manusia boleh berhubung dengan Allah. Sebab tu, umpama kita yang selalu memberi satu ruang masa, kita duduk bangun malam, kita duduk tawajuh, kita muhasabah diri, kita lihat bagaimana roh kita berinteraksi dengan Allah. Bahkan solat itu sendiri umpamanya, bahkan Quran yang kita baca umpamanya. Berapa ramai di kalangan kita yang sedar seolah-olah bila kita baca Al-Quran sebenarnya kita sedang berbual dengan Allah. Berapa ramai yang sedar? Berapa ramai di kalangan kita yang sedar apabila kita mendirikan solat sebenarnya kita sedang berhubung dengan Allah, yang mana perhubungan ini dijalinkan antara roh dengan Tuhan. Ini disebut khusyuk. Yang ini pun belum ada pada mana-mana makhluk kejadian Allah, melainkan hanya pada manusia sahaja. Boleh cikgu, Haji Ramli boleh lagi? Boleh saya teruskan? Okey.
Tak, saya takut tuan-tuan ketinggalan. Itulah boleh lah, okey. Tuan-tuan jangan lupa tau, tadi saya sebut 3, sebab nanti saya nak kaitkan dengan 3 tu. Kalau tuan-tuan tak ingat, saya ulang balik. Allah bekalkan, Allah sebut satu-satunya kejadian Allah yang unik hanyalah kejadian manusia. Mengapa? Sebab manusia dibekal oleh Allah fizikal, manusia dibekal oleh Allah roh, dan manusia dibekal oleh Allah akal. Tak ada pada semua makhluk melainkan manusia. Dengan ketiga-tiga ini, manusia mampu meningkatkan kualiti hidup manusia. Dengan roh umpamanya saya sebut tadi, manusia boleh berinteraksi di alam rohani, manusia dapat berinteraksi dengan Allah. Dengan akal umpamanya, manusia bukan sahaja mampu berfikir, malahan manusia juga mampu untuk menimba ilmu. Okey, situ berhenti. Baik, lantaran keunikan dan keistimewaan kejadian manusia itulah maka Allah melantik manusia sebagai khalifah. Nampak ni? Kenapa manusia dilantik sebagai khalifah tadi? Sebab keunikan tu. Dia bukan saja-saja Allah beri. Bila malaikat tanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yusidu fiha? Allah, takkan kau nak jadikan manusia sebagai khalifah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hei Allah, takkan kau nak jadikan manusia sebagai khalifah? Merekalah yang akan menumpahkan darah, merekalah yang akan merosakkan bumi Allah, sedangkan kami, kata malaikat, sentiasa bertasbih. Kembali kepada 3 faktor kejadian manusia tadi itu. Sebab tu, lantaran keunikan, lantaran keistimewaan yang Allah bekalkan kepada manusia, itulah menjadi punca dan sebab manusia dilantik oleh Allah sebagai khalifah. Maksud khalifah ni, manusia bukan sahaja diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Tak betul kalau kita faham kita hidup di dunia ini hanya sekadar kita nak kejar akhirat saja, dunia kita tinggal. Tak betul. Saya sebut dulu dalam kuliah subuh dulu kan, satu pahaman yang tak betul. Manusia kejar akhirat, dunia manusia tinggal. Ini tak betul. Manusia sibuk mengabdikan diri kepada Allah dalam konteks ibadah yang khusus, tanpa manusia kejar ibadah yang umum. Ini tak betul. Ya, Haji Ramli, kalau lah saya suruh Haji Ramli ulang balik lah, sebab saya tengok Haji Ramli dia gitu. Dapat tak dapat ni? Macam mana Fauzi? Lagilah kalau Fauzi. Boleh Fauzi apa yang insya-Allah tu Fauzi? Cuba cerita balik kat saya. Kalau lah kita berhadapan dengan satu situasi manusia yang jahil murakkab ni, dia tak tahu, tapi dia menggambarkan diri dia kepada kita seolah-olah dia tahu. Jadi bagaimana cara kita buat apa dengan hukum Tuhan ni? Contoh, kita nak jawab apa? Perutusan manusia bukan sekadar manusia disuruh beribadah kepada Allah sahaja, tidak. Bahkan pelantikan manusia sebagai khalifah, jauh daripada itu, manusia diperintahkan oleh Allah
Bahkan manusia diamanahkan oleh Allah untuk melaksanakan setiap hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah kepada manusia. Dua. Tak cukup kalau sekadar beribadah dalam masa yang sama, hukum hakam Allah dibiarkan begitu saja. Tak betul. Sebab tu dua. Allah lantik manusia sebagai khalifah disebabkan faktor keunikan tu tadi. Bila sudah terlantiknya manusia sebagai khalifah, manusia kena sedar, manusia bukan saja disuruh beribadah, bahkan manusia juga diamanahkan oleh Allah melalui jawatan tersebut untuk melaksanakan setiap hukum hakam yang Allah berikan kepada manusia. Inilah cara dan inilah gaya persembahan Allah untuk Allah menjaga diri manusia. Fauzi, Allah dia jaga diri manusia, bukan jaga begitu sahaja. Dia bukan cakap kosong. Allah jaga diri manusia, Allah bekalkan agama kepada manusia. Dan takkan kita nak kata agama yang Allah beri kepada manusia itu kosong? Tak boleh. Agama yang Allah beri kepada manusia itu ada isi dia. Yang mana isi agama itu disebut sebagai syariat. Bagaimana manusia nak jaga manusia? Sedangkan diri dia sendiri pun dia tak boleh nak jaga. Betul tak ni? Macam mana dia nak jaga manusia kebanyakan, sedangkan anak isteri dia sendiri pun dia tak boleh nak jaga? Betul Fauzi? Tak? Betul tak ni? Kita nak jaga diri kita sendiri pun belum tentu. Macam mana kita nak jaga manusia kebanyakan? Sedar tak Haji Ramli? Sebab tu dalam Quran banyak Allah sebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak mahu berfikir? Fikir. Bagaimana manusia boleh jaga diri manusia sedangkan bukan manusia yang cipta manusia? Bagaimana manusia nak jaga manusia kebanyakan sedangkan diri manusia sendiri pun manusia tak boleh nak jaga? Nak jaga anak, nak jaga isteri, apatah lagi nak jaga masyarakat. Lagilah manusia tak boleh nak buat begitu, melainkan manusia kena kembali kepada Allah. Sebab tu cara Allah nak jaga manusia ini gaya Allah. Macam kita nak jaga anak kita, sekadar kemampuan kita, kita ada gaya kita, kita ada cara kita. Betul? Ada orang digunakan pendekatan, diberi kemewahan kepada anak dia. Ada orang digunakan gaya, cara dia untuk beri didikan agama kepada anak. Masing-masing punya cara. Kita tak boleh kata peringkat awal cara aku yang betul. Tak boleh. Kita nak kata kita punya cara ni betul bila kita melihat kesan daripada tu, baru betul. Kita tak boleh kata pada peringkat awal kita kata cara kamu tak betul tanpa kita melihat kesan terlebih dahulu. Bila kita melihat kesan dia, kesan yang tidak baik, barulah kita kata cara tu cara yang tidak baik. Contoh hari ini, kesan daripada manusia, jaga manusia dengan cara manusia gagal, barulah kita kata cara manusia tak betul, cara manusia tak boleh nak jaga manusia. Hampa tak faham dah tu. Faham Zul ni? Azal? Tak, saya sebut pada peringkat awal kita tak boleh kata cara kamu tak betul. Kita kena kata cara kamu tak betul melihat kepada kesan dia. Contoh, seseorang menggunakan pendekatan harta nak jaga anak dia.
kita tak boleh kata pada peringkat awal tak betul. Kita kena lihat dulu kesan dia. Kesan dia, contoh bila dia dah dewasa, kesan dia akan datang. Kita tengok dia mesti jumpa kita, anak aku ni degil lah. Baru kita bagi tahu cara kamu didik anak kamu tak boleh dengan cara harta. Barulah kita bagi show cara nak didik anak mesti dengan cara agama. Nah, macam tu juga manusia ni. Pada peringkat awal, kadang-kadang manusia tak sedar yang cara dia gagal. Jenuh kita bagi tahu tak betul. Tapi pada peringkat awal disangkanya betul. Lalu bila kita melihat kesan daripada cara manusia itu tak berjaya mendidik manusia, barulah kita kata, nah, cara manusia tak betul. Bila manusia punya cara tak betul, apa cara yang betul? Cara yang diguna pakai oleh Allah untuk memelihara manusia. Okey, boleh tak? Tuan-tuan pernah tak belajar tasawur? Kalau tuan-tuan belajar tasawur, ni aja. Tuan-tuan dibawa, kalau surau ni dia nak masuk walau satu pintu je. Daripada sana boleh je masuk, tapi dia pusing dulu. Dia pusing, bagi tengok keliling. Kadang-kadang kita duduk kat surau ni lama, tapi tak apa yang ada belakang surau ni kita pun tak tahu. Betul tak Zul? Punya lama kita duduk semayang kat surau ni Haji Wan, kita tak tahu apa ada kat belakang. Dah kita datang masuk pintu tu je. Apa kata sebelum kita masuk pintu tu, satu pintu je, kita pusing dulu. Betul tak? Barulah bila orang kata surau ukhuwah ni macam mana? Macam ni. Betul tak? Kalau saya tanyalah gajah tak? Yang kata gajah tu kat mana tak? Kat kakinya ke? Kat badannya ke? Dekat belalainya ke? Kan? Ini kata tasawuf. Kita fikir dulu sebelum kita masuk bab mencuri. Saya bawa tuan-tuan pusing dulu. Nanti baru kita masuk mencuri. Macam tu saya sebut. Jadi hanya Allah saja yang kenal siapa manusia. Selalu saya sebut. Bila Allah jaga manusia, Allah datangkan agama kepada manusia. Dan agama yang Allah datangkan kepada manusia, dia bukan kosong, dia ada isi dia. Dan isi kepada agama itulah disebut sebagai syariat. Dan syariat inilah yang akan jaga manusia. Makna kembali kepada Allah. Tengok bagaimana cara Allah jaga nyawa manusia. Allah jaga nyawa manusia, Allah datangkan kisos. Allah warning manusia, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu Allah wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah. Allah sebut, Allah warning, kamu bunuh manusia sengaja, tempat kamu neraka jahanam kekal. Kamu bunuh manusia, Allah kata aku murka kepada kamu, aku laknat kamu. Wa a'adda lahu 'adzaban alima, kamu bunuh manusia dengan sengaja, azab yang sangat pedih. Allah warning. Setakat warning tak jadi. Dia mesti warning itu disertai dengan hukum. Setakat tegur tapi tidak ada bentuk perundangan, manusia takkan dengar. Tak apalah, yang saya nak sebut ni, tengok bagaimana Allah nak jaga nyawa manusia, Allah datangkan kisos. Contoh kisah ni, kita tumbuk orang. Haji Ramli biasa tumbuk tak? Biasa tak? Pernah tak patah gigi?
patah sebatang gigi. Contoh, sebatang gigi kita tumbuk orang patah. Dalam undang-undang Islam, jika kita disabit kesalahan, qisas. Mana orang yang kita tumbuk patah gigi dia boleh tumbuk kita, patah gigi juga. Baik, katalah dia guna pendekatan saya tak nak tumbuk. Buat apa tumbuk? Tak. Jadi dia tak nak tumbuk. Adakah mahkamah Islam akan lepaskan Haji Ramli gitu? Tak. Dia kenakan denda. Denda bagi harga sebatang gigi bersamaan dengan 5 ekor unta. Sebatang gigi? Seekor unta apa betul? Kita ambil 5,000 lah, tak? Harga sebatang gigi bersamaan dengan 25,000. Jadi nak ke kita tumbuk orang, cikgu? Tengok bagaimana cara. Maknanya Allah letak kisah ni bukan nak suruh, bukan nak bebankan manusia. Ini orang panggil saddu zara. Sifat kepada hukum Islam itu mencegah dulu. Kalau dalam penyakit kita selalu kata merawat dulu, mencegah dulu, lebih baik daripada berubat. Betul? Jangan dah kena baru sibuk nak cegah. Tak betul. Kita cegah dulu, rawat dulu. Macam inilah ni orang panggil sifat yang ada dalam hukum Islam. Orang panggil saddu zara. Sebelum benda tu berlaku, sebelum kamu tumbuk orang, sebelum kamu kena denda, Allah bagi tahu, kamu tumbuk orang patah gigi, kalau dia maafkan kamu, mahkamah Islam kenakan denda bagi sebatang gigi 5 ekor unta. Kalau kita dah tahu mahalnya harga sebatang gigi, nilai dia 5 ekor unta, kita buat juga. Jahatnya manusia ni, jahat. Nampak Wazi? Ini cara Allah nak jaga manusia. Manusia tak sedar. Kita tengok bagaimana cara Allah nak jaga keturunan manusia. Haji Ramli, supaya keturunan manusia yang lahir semuanya keturunan yang baik, maka Allah syariatkan kahwin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Betul. Sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah kata, kami pasangkan kamu, kami kawinkan kamu dengan manusia jenis kamu juga. Tak? Litaskunu ilaiha, supaya kata Allah kamu memperoleh ketenangan. Sebab tu kita kahwin tak tenang, kahwin lagi. Selagi tak tenang lah Haji Ramli, gitu. Haji Ramli bak kahwin lagi suka. Litaskunu ilaiha, supaya kamu dapat ketenangan. Orang tak kahwin ni jiwa dia tak tenang, kacau. Kacau, jiwa dia kacau, mata dia merewang ke merewang lagi. Tak apa, itu fitrah manusia. Betul lah Allah kata zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, untuk lelaki. Sebut je sesuatu yang ada kaitan dengan nafsu bagi lelaki mesti perempuan. Mesti. Cikgu biasa ke tengok perempuan? Suka tak? Nampak? Haji Ramli suka tak? Pasal apa suka? Seronok gitu. Fauzi, pengurusi kita, suka tak tengok perempuan? Haji Wan suka? Suka. Bohonglah. Tak suka tak? Tak berapa suka. Ke sebab ada rumah ni, ya rumah tak kisah pun tak. Tengok Haji ni, saya panggil Haji ni Haji Melaka. Haji Melaka suka? Suka. Ni keturunan tua Haji ni.
Tengok bagaimana cara Allah jaga keturunan manusia. Tuan-tuan tengok bagaimana perkahwinan dapat mendidik jiwa manusia. Tuan-tuan bayangkan orang dululah. Contoh kita ambil orang dulu. Orang dulu ni dia kahwin, dia tak cinta macam kita. Kan? Bagaimana dia boleh berkahwin dengan seorang wanita yang dia tak pernah kenal? Kalau lelaki ya. Kalau perempuan pula, bagaimana dia boleh kahwin dengan seorang lelaki yang dia tak pernah kenal? Dia kahwin, dia tak pernah kenal. Tonton bayangkan dia boleh korbankan jiwa dia untuk pasangan yang dia tak pernah kenal. Hebat tak kahwin ni? Bagaimana seorang suami, kalau dia di pejabat, dia bos, tinggi ego dia di pejabat. Bayangkan bagaimana bila dia balik, dia bersama dengan anak isteri dia, dia buang ego dia. Dia tinggalkan ego tu di pejabat. Sebab tu tak betul. Kalau suami di pejabat pun dia ego, di rumah pun dia ego. Tak betul. Sebab dia lari daripada tujuan asal kahwin tu. Sebab tujuan asal kahwin nak didik jiwa manusia. Maknanya kahwin ni untuk manusia juga. Tak? Tengok, bila jiwa manusia terdidik, buang ego, isteri buang ego dia, suami buang ego dia, Allah kata wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, barulah datang kasih sayang. Dia bergaduh aja sebab apa? Sebab ego. Tak, yang isteri suka menjawab, yang suami tak suka mengaku salah, ego. Tak. Yang isteri kata dia betul, suami pula kata dia betul, ego. Jadi bagaimana tujuan perkahwinan tu dapat dikecapi oleh diri manusia. Ni cara Allah nak jaga keturunan manusia. Tengok bagaimana cara Allah nak jaga reta manusia. Ni. Tak. Cara Allah nak jaga reta manusia, Allah datangkan hukum. Allah datangkan hudud kepada manusia. Tak. Apa kita nak takut dengan hudud kalau kita tak mencuri? Kita kalau bawa kereta, lesen ada. Tak. Rotek semua adalah, cukup. Pakai seat belt lagi. Bila roadblock takut tak cikgu? Tapi kalau lesen tak ada, Fauzi, takut tak? Hang takut dengan polis ke takut dengan Allah? Cakap betul. Dua-dua. Haji Rami, Fauzi kata dua-dua dia takut. Polis pun takut, Allah pun takut. Macam mana tak kita nak kata apa Fauzi ni? Atas pagar ke apa ni? Allah. Ya, ada doktor sini. Tak datang, doktor tak datang. Kita sini ada kan kuliah tauhid kan? Belajar tauhid punya tinggilah. Takutlah dengan Allah, satu-satunya zat, gitulah. Sifat, af'al. Pergi hospital, cek darah tinggi, tengok tinggi nombor. Dah takut dengan nombor, tak takut dah dengan Allah. Betul cikgu? Betul tak Fauzi? Pergi hospital, cek kencing manis tinggi, dah hilang takut dengan Allah. Takut dengan siapa? Dengan nombor. Betul tak? Betul Fauzi? Roadblock, ada roadblock, semua cukup. Lesen ada, rotek, insurans semua ada, pakai seat belt, kena pula pakai ketayak lagi kan. Dia nak tahan ke macam ni? Tak. Kadang-kadang katalah lesen kita dah tak, lesen tak ada, walau pakai ketayak pun, tapi cuak tu ada. Sebab tu kita kalau tak buat salah, kita nak takut apa? Biarlah, kata Allah kata, kamu mencuri, aku potong kaki dan tangan kamu. Contoh, biarlah nak potong semua, nak potong kepala pun tak apa. Sebab kita bukan orang jahat, kita bukan orang yang buat salah. Dia yang takut ni jika orang ni orang salah. Tak. Sebab tu dalam Quran kita tengok kitab ni, Allah kata tentang mencuri ni, Allah kata as-sariqu was-sariqatu
Tak, lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Maknanya kerja mencuri ni kerja orang lelaki. Kalau bab zina, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, lelaki yang berzina. Maknanya dorongan zina datang daripada perempuan dulu. Kalau dorongan mencuri datang daripada lelaki dulu. Biasa? Tak. Jadi Allah kata faqta'u aydiyahum, potong kedua tangan dia. Takut kita dengar. Nak takut apa kalau kita tak mencuri? Betul tak? Kita jangan tengok tang kena curi tu. Jangan tengok harta yang dicuri tu. Kita tengok kesan kepada kecurian tu. Mazuri beli kereta baru, Fauzi pun sama, beli kereta baru. Wal'iyazubillah. Zul pun kereta baru. Zul beli kereta baru. Dua sekali. Wal'iyazubillah, minta jauh ya. Tiba-tiba tengok hilang. Macam mana? Jangan tengok tang benda tu, tengok hati tuan punya milik harta tu. Punya susahlah nak cari, nak dapatkan benda tu bukan senang, Fauzi. Habis duit simpanan dia. Contoh habis. Dia cuma tak jual siling apa, emas saja. Dia belum jual tu lagi je. Habis. Nak dapat duit banyak tu bukan senang, susah. Bekerja siang malam. Bekerja keras tu tak, sakit sihat semualah. Tiba-tiba dah dapat benda tu hilang. Jangan tengok tang benda tu, tapi tengok kesan daripada hati kepada pemilik benda yang hilang tu. Tengok bagaimana Islam jaga manusia. Sampai tara tu aja dah boleh. Sebab tu orang yang mencuri ni, dia bukan sebenarnya kesan pada harta, kesan daripada tuan punya harta tu. Jadi nak jaga manusia ni, Allah je tahu jaga manusia. Allah kata kalau orang yang mencuri ni potong tangan je. Kalau kita tak mencuri, apa kita nak takut tangan kita dipotong? Kecuali orang yang mencuri saja takut dengan hukuman Tuhan ni. Boleh Sebab itulah Allah sebut di sini mencuri. Apa makna mencuri? Dia kata adalah mengambil barang orang lain dari tempat simpanan yang rapi. Kita letak contoh duit atas meja. Orang curi, ditangkap. Boleh tak kita potong tangan dia? Tak boleh. Sebab dia kata mencuri ni mengambil barang orang lain dari tempat simpanan yang rapi. Dia curi bini orang, macam mana cikgu? Ada ke istilah curi bini orang? Apa sih? Dia nak curi bini orang. Belum cerai lagi. Dia belum cerai, dia curi bini orang, tak kena potong tangan. Baik, dia mencuri ni, contohlah kita simpan, kita letak duit kat atas meja. Datang seorang hamba Allah ni curi. Tak apalah, surau ni kita ambil. Pintu surau ni kita tak kunci. Tabung kita biar tengah-tengah tu. Datang seorang hamba Allah ni dengan tabung-tabung dia angkut. Kita nak salahkan dia ke nak salahkan orang surau? Salah dia hanya mencuri je. Tak. Salah dia hanya mencuri dia. Salah orang surau apa dia, cikgu? Tak kunci, satu. Tak. Yang kedua, cuai, satu. Sebab tu katalah lelaki tu ditangkap. Bila dia ditangkap, mahkamah Islam tak boleh mensabitkan hukum potong tangan kepada si pencuri itu, tapi dia kena dipenjara. Bukanlah maksudnya bila dia tak kena potong tangan maka dia dibebaskan, begitu dah. Mungkin ramai di kalangan orang yang tak faham akan beranggapan zalimnya hukum Islam. Tengok, dia kata hukum potong tangan ni zalim. Saya nak tanyalah Haji Ramli lah,
Tak. Wala'iyazubillah min zalik. Pencuri datang masuk mencuri rumah Haji Ramli. Biasanya kalau aku dapat, apa nak buat? Nampak? Lagi teruk daripada apa yang Allah sebut. Allah cakap potong tangan, dia cakap potong kepala. Tak kan? Kalau aku dapatlah, aku bunuh budak ni. Allah kata potong tangan, kita pula kata lagi teruk daripada apa yang Allah kata. Sebab tu Allah faham jiwa manusia. Tak? Kita tengok kes-kes ragut. Berapa ramai peragut bila dia ditangkap tengok belasah teruk. Allah tak kata pembelasah. Allah kata orang yang mencuri potong tangan, tak suruh belasah, tapi kita belasah dulu. Maknanya hukum yang kita letak lebih teruk daripada apa yang Allah letak. Tengok, Allah tahu isi hati manusia. Allahu Akbar. Kan? Sebab tu kita serahkan diri kita, biarlah Allah yang jaga. Lebih selamat daripada manusia jaga kita. Baik, sikit lagi tentang mencuri ni. Allah sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Tak? Artinya lelaki yang mencuri, kalau dalam zina, Allah kata kita kena azaniyatu wazani fajlidu kullawahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau orang yang berzina, kalau dia belum kahwin, kena rotan 100 kali, kan? Ini pun khilaf di kalangan ulama, sama ada rotan 100 kali itu dalam bentuk 100 berulang-ulang, tak cukup 100 kali berulang-ulang, ataupun rotan tu diikat sebanyak 100 batang rotan, pukul sekali. Ini pun khilaf. Sebab tu disebut masdar marrah. Masdar marrah ni ada ulama yang duk bahas. Mungkin maksud 100 kali itu bila rotan itu dihimpunkan sebanyak 100 batang rotan, diikat macam penyapu tu, maka di rotan. Ini dipanggil 100 kali. Tak. Ada ulama yang tidak beranggapan begitu. Ada ulama yang beranggapan 100 kali itu maksudnya berulang-ulang, 1, 2, 3, 4 gitu. Sebab orang panggil mi'ata jaldah. Perkataan jaldah tu kalau kita belajar bahasa Arab itu disebut masdar marrah. Masdar marrah ni dia sekali je. 100 tu sekali. Tadi pukul tu. Penyapu tu kita ikat 100, pukul dia. Tu dikira 100. Suatu kali kat tu 100 kali dalam erti kata rotan tu kita ikat 100. Tapi ulama kebanyakan tidak beranggapan begitu. Ulama lebih suka menafsirkan mi'at jaldah itu dengan 1, 2, 3 sampailah 100. Boleh? Okey. Baik, tengok. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Percaya tak sebenarnya pencuri pun tak suka anak dia mencuri? Dia dah beli. Kenapa pencuri hantar anak dia ke sekolah? Sebab apa? Sebab dia tak nak anak dia mencuri. Betul tak, Lan? Maknanya dia nak anak dia jadi manusia. Pencuri pun tahu mencuri itu tak betul. Dia curi duit surau, dia berlari balik rumah penat, dia letak atas meja jap duit tu, dia pergi dapur minum, dia pergi depan tengok-tengok duit hilang. Dia tahu anak dia curi. Dia marah tak cikgu? Patut tak dia marah? Tak patut. Pasal apa tak patut? Betul? Sebab duit tu dia curi. Maknanya Allah tahu hati manusia ni. Sejujurnya manusia tak ada pun yang suka kepada kejahatan, kan? Tak ada manusia yang tak ada manusia yang suka kepada sesuatu yang jahat. Semua manusia hakikatnya suka kepada kebaikan. Sebab tu saya sebut tadi, pencuri pun hantar anak dia ke sekolah. Seboleh-boleh biarlah anak dia tak mencuri.
Bila mari satu surat, cikgu tanya, awak nak jadi apa? Tak. Saya yakin seorang pencuri akan marah kalau anak dia isi form, saya nak jadi pencuri. Jangan pada tulis polis. Tulis jadi polis. Mesti tak. Jadi bonzer je tak. Contohlah Baik, tengok. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Tak naklah, sebab dah banyak dah ustaz cerita pasal pasal bab potong tangan. Saya rasa tuan-tuan faham kenapa Allah datangkan hukum tu. Itu yang penting tadi tu yang asal tadi, mula-mula kuliah tadi saya cerita, itu yang lebih penting Baik. Kemudian lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah. Kalau tuan-tuan pernah mencuri, dia mencuri ni, dia macam isap dadah tau. Dia bila sekali dia berjaya, dia nak lagi. Kalau tuan-tuan biasalah, dia jaranglah orang mencuri ni tiba-tiba terus mencuri bank. Dia mula daripada bawah dulu, dia amatur dulu, dia mula peringkat amatur dulu tak. Kemudian barulah peringkat international pula. Dia mula-mula dia curi duit mak dia dulu, dia curi duit kakak dia dulu, dia curi duit adik-beradik dia dulu kan. Dia seronok barulah dia curi duit orang pula. Ini peringkat mencuri kan. Sebab tu saya sebut kembali balik tak? Tidak ada manusia yang boleh jaga manusia melainkan cara Allah. Baik. Potonglah tangan keduanya. Bukan potong dua-dua tangan. Ingat, kan disebut potonglah tangan keduanya tangan. Jangan. Maksudnya perempuan yang mencuri, lelaki yang mencuri, maknanya tangan si lelaki tu dipotong, tangan si perempuan tu dipotong sebelah aja, bukan dua-dua belah. Dia mencuri juga lagi, potong lagi. Gitu Baik. Jadi orang yang kencing manis kena potong ni, kena hudud ke? Dia kena hudud pasal apa? Sebab kencing manis. Baik Dan sebagai siksaan Allah. Untungnya di dunia kita kena hukum Allah. Kita mencuri, wal'iyazubillahi min zalim, ditangkap, dijatuhkan hukuman potong tangan. Dah. Besok perbuatan mencuri itu di akhirat lepas habis. Dia terampun dah. Baik, kita di dunia kita mencuri, wal'iyazubillah. Seseorang mencuri, dia ditangkap, masuk penjara 10 tahun. Besok dekat akhirat kena tak? Kena. Dosa mencuri itu tak lepas. Di dunia dia kena, di akhirat dia kena. Berbeza dengan hukum Tuhan. Hukum Allah, hudud umpamanya seseorang yang mencuri, dia ditangkap, dibicarakan di mahkamah Islam dan disabit kesalahan oleh hakim mahkamah Islam. Hakim mahkamah Islam kata potong tangan sebab kesalahan mencuri itu cukup bukti, maka tangan dia dipotong. Kelak di akhirat dosa dia diampunkan oleh Allah sebab pembalasan telah pun diterima di dunia. Ini faedah beza antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Itu je. Sebab tu Allah sebut yukhadi'unallah. Mereka cuba nak memperbodohkan Allah. Mereka cuba nak memperbodohkan orang beriman. Tapi sebenarnya kata Allah, manusia yang tolak ni sebenarnya manusialah yang telah memperbodohkan diri manusia itu sendiri. Itu je. Orang dia cuba nak tolak, dia cuba nak reka alasan demi alasan. Sebenarnya dia telah menzahirkan kebodohan diri dia kepada manusia yang lain. Betul tak? Tak. Itu je. Baik, sebab tu dia kata, dan Allah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijak
sana. Jadi wallahu alam. Habis kita punya itu. Yang lain tu semua khilaf. Itu semua hadis Nabi bezalah kadar-kadar jumlah curinya, yang mana ini dibahaskan oleh ulama. Baik, kita tak boleh baca hadis kita terus keluar hukum yang qat'i. Maknanya dia ada cara dan kaedah yang digaris pandukan oleh ulama. InsyaAllah habis nanti kita tengok dalam tajuk yang lain. Saya sangat berminat untuk kita bahas yang ke-25, sumpah palsu. Kita dah bicara. Sumpah palsu dah kan? Berbuat zalim dah kan? Dosa yang ke-26 belum. Zalim belum. Tapi pemimpin yang menipu dah kan, gitu. Bulan lepas kan. Sombong dah kan. Pemimpin yang dusta, penguasa yang menipu rakyat dah. Zul tak ada kot. Ada kan? Penguasa yang menipu rakyat dah. Lepas. Jadi sombong belum ke Wazi? Sombong dah. Jadi saksi palsu dah kan. Khamar dah, arak dah. Berjudi dah kan. Berjudi sudah. Menuduh orang berzina. Tengok Haji Ramli bab zina. Belum tu. Okey. Dah Haji Ramli. Jadi menyembunyikan rampasan perang tu nanti, saya rasa tak sesuai lagi. Kita masuk nanti yang ke-26, berbuat zalim. Yang ni belum. InsyaAllah saya simpan tajuk ni. Okey. Kita cari tajuk yang sesuai-sesuai je dulu. Dah habis barulah kita kupas yang lain. Contoh nanti 32 tu, rasuah dalam urusan hukum. Yang ni kita kena cerita ni. Hakim yang derhaka. Nak cerita kat pejabat tak boleh, cerita kat surau okey. Pejabat tak boleh. CEO berdusta, bunuh diri, ni belum lagi. Okey, kita simpan tajuk yang ke-26, berbuat zalim. Baik, ada soalan tak ni? Masya Allah. Takkan seminggu tak ada kuliah. Saya pilih lah. Boleh tak? Nak semua payah gitu. Hukum qaza mencukur sebahagian rambut makruh. Contoh kita tepi nipis kan, style ni, stylo orang panggil tak kan. Dia makruh. Kalau nak botak terus kan. Tak boleh kata haram. Kita buat macam saya ni, panggil stylo lah. Tak boleh kata haram. Contoh dia kalau rambut ni, dia kena, kalau mesin tu satu je, biar licin-licin terus kan. Tapi kita ni nak style, atas dua, tepi satu. Dah sama tu. Dia tak, dia makruh. Tu qaza orang panggil. Maknanya kita buat style rambut kita. Tak haram. Sebab apa? Sebab innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Tujuan Allah bagi rambut ni supaya dengan rambut tu, bila rambut kita ni ada gaya, dengan sendiri dia bentuk wajah kita. Betul tak? Saya cabar Fauzi, besok orang botak boleh? Wani pergi dicim betul? Wani tak? Sebab dia mempengaruhi wajah kita. Sebab tu tujuan Allah bagi rambut sebenarnya untuk itu. Sebab tu dia tak kata haram, dia kata makruh. Itu saja. Cukuplah kot satu je. Ada besok 2, 3, 4, 5. Ni apa? Makruh tak ada masalah. Kalau kata-kata haram jadah lah, itu je lah. Itu je. Jangan terlampau. Dia bila
dia terlampau, orang panggil apa, keterlaluan ni, dia kata macam makan. Nak makan kalau keterlaluan jadi haram. Contoh macam kita berhias, macam tadi rambut ni kita disuruh berhias, tetapi bila keterlaluan sehingga membawa kepada sesuatu yang haram, kita kata haram. Contoh tadi macam Haji Ramli kata, katalah dia tulis contoh apa, TRW, tak ada masalah pun. Dah kalah buat apa yang tu. Nak sebut pun saya tak. Sebutlah kalau apa dia gajah. Tapi bila dia mula kala, janganlah benda ni ngarut lah. Jangan tiru orang barat lah. Kita suka ni tak ada masalah pun, dibenarkan. Tengok saja je kan. Kita tengok orang kafir ni barat lah, masa Mak Saleh pun sama, masa dia training bola, dia boleh je pakai tracksuit kan, sama je. Masa dia training dia boleh je pakai tracksuit, tapi bila betul-betul punya game tak boleh pula. Tengok macam mana cara dia nak tipu kita. Apa kaitan lumba lari dengan baju dalam, seluar dalam ni? Masa dia berlatih tu macam tu ke San? Agak-agak kan? Tapi tengok bagaimana ni, kata manusia ni kan, ni kata sikap manusia, yukhadi'unallah, tak, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum, sampai habislah. Mereka cuba nak tipu Allah, mereka cuba nak tipu orang-orang yang beriman. Sebenarnya mereka tipu, mereka memperbodohkan diri mereka sendiri. Nampak? Ni ada. Bayangkan dia sanggup diri dia diperlihatkan dalam keadaan begitu. Allahu Akbar. Tak malu ke manusia ni? Masa dia training elok pakai tracksuit, dia pakai seluar yang 3 suku tu kan. Tapi bila main, pasal apa tak boleh pakai tu? Kan? Wallahu a'lam bisawab. Itu ayat 1, 2, 3, 4. Bagilah 4 ustaz lah. Baik. Baik, cukup. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.